Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tajuk tazkirah kitanya hadaya lis-shaimin, beberapa hadiah untuk orang berpuasa dan juga dipanggil hadiah selamat hari raya. Hadiah yang dipilih bukannya ketupat, bukan kita nak bagi kek, tapi hadiah inilah yang insya-Allah ia melayakkan kita untuk mendapat kek dan ketupat yang indah di dalam syurga. Makanan yang lazat atas dunia ni paling sedap pun waktu makan tu ya. Sudah makan, letih dah kita ni. Kalau makan banyak tak? Lepas pada penat, pergi ke mana? Alah ke belakang rumah, pergi. Sudah hanya di situ. Tetapi hadiah yang kita pilih ini, iaitulah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita beri kepada kita untuk diamalkan dan dijadikan panduan dalam hidup ini, beramal, memahami isi kandungannya, dan seterusnya. Insya-Allah kita mempunyai kelebihan yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita pahala yang kita tak tahu banyak mana, besar mana, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan kelebihannya, dengan kemurahannya, beri kepada hamba-hambanya yang beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Para jemaah sekalian, di antara apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca pada waktu pagi. Banyak zikir-zikir, bacaan-bacaan ini dia letak pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab apa? Dua tempat ini mempunyai kedudukan dia sendiri, mempunyai kelebihan dia sendiri. Kerana malaikat dia tu kasyif. Hak malam akan naik pagi, hak pagi ni dia akan naik pada waktu petang. Dia punya waktu tu kasyif lah, kalau istilah kita kan. Pagi dengan petang. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak suruh waktu ni berlaku pertukaran dalam keadaan kita beribadat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan hadis Nabi kita sebut kelebihan puasa pada hari Isnin dengan Khamis. Pasal waktu tu juga waktu berlaku diangkatkan amalan. Nabi kata, aku nak waktu amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, siapa dia baca pada waktu pagi, siapa dia baca waktu pagi, ikut bacaan ni, dengar saja rugi. Kalau ikut terus dapat pahala. Ini dia panggil belajar amali. Belajar dengan buat terus. Kata, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa dia baca ni 10 kali pagi. Kita
Ajar ni sekali, lepas ni baca lah 10 kali. Apa kelebihan dia dapat? Kelebihannya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca 10 kali. Ni hadis ayat yang kita baca tadi. Pahalanya seperti mereka yang memerdekakan 4 orang daripada keturunan Nabi Ismail. Allahu Akbar. Mereka anak Nabi, cucu Nabi. Dan ditulis baginya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 kesalahan, diangkatnya 10 darjat, dan dia dijaga daripada syaitan sampai ke pagi, sampai ke petang. Baca petang pula dijaga sampai ke pagi. Ini dia panggil insurans 12 jam. Baca pagi sampai ke petang. Baca petang sampai ke pagi. Hadis ni awalnya riwayat Muslim, dan yang detail tadi diriwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Itu yang pertamanya. Yang kedua, siapa dia baca pada waktu pagi dan juga waktu petang, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni makna penghulu istighfar. Istighfar, ketua istighfar. Apa kelebihan dia? Kita baca dulu. Ikut serentak dah, biar cepat sikit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Baca ayat ni, siapa dia baca muqinan biha, dalam keadaan kita yakin dengan bacaan ni. Kenapa tak yakin? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalimah thayyibah ada dalam tu. Nabi kata siapa dia baca ni, dia mati pada harinya. Baca pagi mati siang hari tu. Ataupun baca malam mati pada malam tu. Dakhalal jannah, orang ni akan masuk syurga. Allahu Akbar. Besar ke tidak kelebihan ni? Kelebihannya besar. Kadang-kadang kita tak nampak besar. Dalil tak nampak besar, tak baca. Kalau tahu benda tu besar, kelebihannya, baru kita semangat nak baca. Hadis ni Ahmad, Abu Daud, ada riwayat Bukhari dengan lafaz yang berlainan. Dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia baca pada waktu pagi dan petang. Hak ni kalau tak baca juga orang panggil sahaja ya, buai tubuh. Sebab semua ingat dah. Cuba kata, Subhanallahil azim wa bihamdih. Ingat dah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Ada setengah riwayat subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Boleh ingat dah? Subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Bacaannya subhanallah wa bihamdih. Ingat, subhanallah wa bihamdih. Nak saya ingat ni. Siapa dia baca 100 kali subhanallah wa bihamdih ni, apa jadi? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi. Pada hari kiamat nanti, kita mari hari kiamat nanti, tidak ada orang yang lebih afdal daripada kita, kecuali orang itu baca juga sama 100 kali atau dia baca lebih lagi. Baru orang itu ya hak boleh lawan. Orang lain tak boleh nak lawan. Allahu Akbar. 100 kali buat pagi, 100 kali petang. Hadis ini dalam Muslim, hadis yang sahih. Ingat dah belaka tu. Kau tak ingat? Baca dah alhamdulillah. Tak baca lagi, naik tarah hari ni. Jangan duk main yang macam sekala. Tak mau macam sekala, kita mau tarah. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, siapa dia baca
Ikut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baca ni pada waktu pagi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada riwayat kata kita baca 3 kali. 3 kali baca ni. Apa dia dapat pahala dia? Orang ni mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ada yang mengatakan wajabat lahul jannah. Orang ni berhak untuk masuk syurga. Kata hak ni 3 kali mudah ringkas pagi petang. Ada lagi dalam riwayat lain pula subhanallah bihamdi yang kita baca tadi. Subhanallah bihamdi 100 kali diampunkan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu akbar. Banyaklah kelebihan-kelebihan ni. Cuma kita yang buat tak lebihnya, kan? Dalam hadis yang lain Nabi kata siapa dia baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi juga termasuk dalam pokok dalam syurga. Sekali kita baca satu pokok naik. Hadis ini dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut, siapa dia baca, berdiri. Dia bangun, solat sunat. Solat qiyamul lail. Dia baca 10 ayat. Kita cari ayat 10, kita baca. Maka orang ni terlepas daripada kumpulan orang-orang yang lalai, tak ingat Tuhan. Siapa dia baca 100 ayat, dalam berdiri dia tu, dalam qiyamul lail, orang ini termasuk daripada al-qanitin, orang yang berdiri kerana Allah Ta'ala. Siapa dia baca 1000 ayat, maka ditulis baginya minal al-muqantirin, orang yang banyak. Dia panggil orang jutawan, orang yang kaya, banyak pahala. Allahu akbar. Kita ni nak 1000 ayat nak baca banyak. 100 banyak. Banyak. 10 tak kena kata banyak juga 10 ayat. 10 ayat ni. Cari surah yang jangan hak panjang-panjang. Kalau baca surah Baqarah 10 ayat banyak. Kena 3 muka surat. Kalau kita baca semuka ni pun rasa bergonjal dah setengah wajib-wajib. Panjang ustaz dia. Kata panjang apa ni? Dia jadi panjang tu sebab apa? Sebab kita tak aja buat. Tarawih esok mau hidup duk main apa ni? Alhaakumut takasur juga. Allahu akbar. Orang panggil lebu dah tu. Boleh pahala baca Quran tapi kita tak biasa naik taras. Biar tarah kita tu meningkat. Tahun ni kita boleh berdiri 1 muka surat. 1 juz, 1 rakaat. Nanti tahun depan naik pula 2 muka. Orang lain berdiri siapa 1 juz, 1 rakaat. 1 juz, 1 rakaat. Boleh buat. Balik tidak boleh dengar cerita kan. Hadis tadi dibawa Abu Daud. Kata Nabi SAW, siapa dia baca pada waktu petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Ini ayat tangkal azimat ni. Kita ni kan pakar azimat, takut tak mau diganggu oleh tu oleh ni. Azimat tu karut tu. Sebab kita percaya ke azimat, tak ingat ke tawakal. Ni azimat kita yang betulnya hak Nabi kita ajar. Siapa dia baca doa ni? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali dia baca pada waktu petang, pada waktu pagi dia baca, lam yusuf faj'atun bala, maka dia tidak akan ditimpa oleh bala, bencana pada hari tersebut, pada malam tersebut sampai ke esok. Allahu akbar. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ingat dah ni? Ulas sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali kita baca ni, insya-Allah dia tak akan kena gigit oleh benda-benda hayawan-hayawan hak bisa-bisa ni.
Tak lagi. Baca. Yakin, percaya, insya-Allah. 3 kali. Hadis ni riwayat Tirmizi, hadis sahih. Kemudian siapa nak keluar daripada rumah dia, dia baca. Kita baca apa nak keluar rumah. Tabiat tu. Jangan boleh syirik. Nak keluar daripada rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ingat dah. Kalau tak ingat lagi, ambil ni tulis besar kat pintu rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka bila kita baca ni, malaikat jawab kufita wa wuqita. Allah Taala jaga rahmu, Allah Taala pelihara kamu, wa tanha'anu syaitan pun lari. Hadis ni Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ini bacaan-bacaan yang patut kita kena ingat. Dan siapa dia baca lepas pada kita dengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis ni kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sikit dia baca. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi. Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita lepas. Ni mungkin tinggal sini ni. Jawab azan pun mujud dah. Nak tambah-tambah nak pula dah. Kena naik tak dah, naik tak. Belajar ni. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain, dengar ni. Hak ni memang boleh buat. Dia ingat dah. Ana yakin dan percaya para jemaah ingat hal ini. Hak tak ingatnya apa dia? Nak baca ya tak ingat. Kata dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca qul huwallahu ahad sampai ke akhir 10 kali. Ingat? Saya. Berapa kali qul huwallahu ahad? 10 kali. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bina bagi dia sebuah mahligai dalam syurga. Kaya ke tidak kita? Ni lambat orang naik rumah baru. Naik perumahan baru yang siap ambil boreh dah. Tak payah boreh apa ni. Borehnya 10 kali kedua Allah. Allah Ta'ala bina satu mahligai dalam syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain Nabi kata, "Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jum'ati." Siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat? Baca dah. Hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Kita baca surah Yasin, tukar surah. Surah Al-Kahfi nak tukar baca Al-Kahfi. Baca Yasin boleh tak boleh pahala? Boleh pahala. Tak dapat kelebihan ni. Jangan salah anggap pula. Baca Quran ni daripada Al-Fatihah sampai ke akhir tu semua boleh pahala belaka. Tapi nak pilih surah-surah yang ada tempat dia khas. Macam hari Jumaat Nabi kita suruh baca surah Al-Kahfi. Siapa dia baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah alahu minan nur ma bainal jum'ataini. Allah cerahkan baginya cahaya dalam hati dia sampai ke hari Jumaat. Kita ni kalau hati cerah, sedaplah sikit, berasa semangat nak pergi ibadat, berasa nak baca Quran, berasa nak berzikir. Tapi kalau hati gelap, berasa nak berapa? Berasa nak pergi cokah tepi jalan. Tak apa-apa. Itu cerita dia. Dia baca Al-Kahfi. Hadis ini riwayat Al-Hakim dengan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ayat kursi ingat dah? Allahu la ilaha illa huwa. Ingat. Sampai ke akhir dia. Nak baca bila ni? Dubura kulli salatin maktubah. Selepas semaya fardu. Ni kita jaga dekat tukar ni. Kita imam-imam ramai juga imam di masjid-masjid kita ni giduk baca Al-Fatihah lepas semaya. Bukan tepat dia. Al-Fatihah kita baca di mana? Dalam solat. Al-Fatihah baca dalam solat. Lepas pada solat kita baca ayatul kursi. Baca ayat kursi. Apa Nabi kata? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada halangan
untuk dia masuk syurga kecuali mati. Maknanya orang tak mati tak boleh masuk syurga. Mati baru masuk syurga. Itu makna ayat hadis ni. Maknanya tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali mati. Itu kelebihan baca ayat kursi. Kena baca. Tak kira imam baca ke, imam tak baca ke, kita lah bacanya. Saya ikut imam. Imam, dia ikut dia. Dia kelang kabut, dia nak cepat, dia lorak, dia tak baca. Pada itulah setengah imam-imam ni perlu juga kita masuk balik kelas pengajian lagu ni. Dia imam tak tahu. Assalamualaikum. Baca sikit Al-Fatihah, doa lalu. Mana zikir-zikir Nabi kita ajar? Kan Nabi kita sebut kan, siapa dia baca tasbih 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali lepas salat, apa kelebihan dia? Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu imewaknya kita. Dia tak baca benda zikir-zikir yang Nabi kita ajar. Dia baca zikir yang tak ambil di mana daripada mana-mana. Jadi kita kerugian kerana tidak ikut ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara bacaan juga kita kena baca 3 kul. 3 kali 3 kul. Qul Allah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Bila? Selepas solat. Baca ayat kursi, baca 3 kul. Lepas solat fardu. Fatihah baca dah dalam solat tadi. Dalam solat baca dah. Lepas pada tu masa maya sunat, lepas pada zikir tu baca ke tidak? Fatihah. Baca pula. Jadi Fatihah ni darjat dia paling tinggi sekali. Paling afdal sekali. Kena baca mana? Kena baca dalam solat. Tak baca dia jadi tak jadi solat. Tak jadi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah semaya tak baca Fatihah. Jadi dia kata Fatihah paling afdal. Betul. Oleh kerana dia paling afdal, dia kena di tempat yang paling afdal. Di mana? Dalam solat. Ini kelebihan dia. Dia maqam, dia panggil maqam, darjat dia tu tinggi. Jadi dalam hadis lain Nabi kata, siapa dia baca qul huwallahu ahad sekali, pahala dia seolah-olah dia baca 1/3 Quran. Jadi kita kena baca 3 kali, boleh sekali khatam, pahala. Alhamdulillah, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Allahu akbar. Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin. Setiap malam kita baca 100 ayat. Baca Quran 100 ayat. Biarlah. Hak tadi baca dalam solat. Hak ni baca Quran, baca saja. Belum tidur baca 100 ayat. Kutiba lahu qunutu lailatin, maka Allah Taala tulis baginya pahala berdiri pada malam tersebut. Kita nak bangun tak larat. Ayah ngah kata tak larat dah. Tak cakap. Duduk baca Quran 100 ayat. Allah tulis pahala baginya qunut, mana dia berdiri pada malam tersebut. Allah Taala ni rahmatnya dengan hamba dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan rahmah. Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmah. Jadi Nabiur Rahmah ini diajar kepada kita amalan-amalan yang mampu kita buat. Ringkas, mudah, pahalanya besar. Jadi jangan duk cari hal lain, baca hak Nabi kita aja sudahlah. Inilah kita panggil beberapa hadiah yang patut kita ingat. Jadi para jemaah, payah ustaz nak ambil mana ni? Ambil dalam buku yang ana tulis ni. Tajuk dia zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang ni ada dalam ni baca-baca yang telah kita sebut tadi. Dan juga zikir lepas solat. InsyaAllah kita akan sambung zikir lepas solat dalam hari depan ni. Jadi kita akan belajar yang Nabi kita ajar ni senang, mudah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.